Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada hari ini saya Asma Wardah binti Sultahman daripada UiTM Melaka akan membentangkan kertas bertajuk peranan pondok dalam penerbitan majalah, kajian terhadap majalah Al-Fununiyah. Okey, peranan pondok pondok ni terkenal sebagai pusat pengajian Islam sejak dahulu lagi, dan cara pengajian kebanyakan pondok adalah mengikut tradisi lama dengan mengekalkan silibus iaitu silibus Menadah Kitab Kuning iaitu Kitab Turath. Okey. Dan sumbangan institusi pondok ini kepada masyarakat tidak boleh dinafikan, di mana institusi inilah telah melahirkan tokoh-tokoh ulama seperti Syekh Abdul Malik iaitu Tok Pulau Manis, Tok Kenali, Haji Wan Ali Kutan, Tok Selihur di Kelantan, serta Haji Muhammad Taib Mufti, Haji Muhammad Nur dan Tuan Hussein di Kedah. Dan di Malaysia ini terdapat banyak institusi pondok, dan yang paling banyak diketengahkan adalah di Kedah, di Kelantan dan juga di Terengganu. Maka untuk di Kelantan salah satunya adalah Madrasah Al-Fununiyah Al-Tunjuniyah ataupun dikenali sebagai Pondok Tunjung. Tidak terlepas daripada sistem pengajian pondok dan juga sistem pengajian madrasah. Dan perkembangan institusi pondok ini memberi satu harapan bahawa institusi pondok ini bukanlah semata-mata untuk pengajian hanya orang dalaman saja ataupun dihaskan kepada golongan pelajar yang berada di dalam premis saja, tapi juga melibatkan masyarakat awam, di mana ada pengajian-pengajian yang melibatkan pengajian terbuka dan sewaktu dengannya. Dan Pondok Tunjung, okey, di mana Pondok Tunjung ini berada di Jalan Kuala Krai, Kota Baru, dan ianya diasaskan oleh almarhum Tuan Guru Haji Mahyudin Muhammad Ghazali bin Abdullah yang merupakan seorang guru agama yang pernah menuntut di Madrasah Bunut Payung, Kota Baru, Kelantan. Dan beliau menamakan dengan Madrasah Al-Fununiyah Al-Tunjuniyah sempena dengan nama Kampung Tunjung. Dan pembinaan madrasah ini memakan masa selama setahun. Okay. Dan pada awal penubuhan, madrasah ini mulai menerima pelajar dari dalam dan luar negeri. Dan sumber keuangan bagi pondok ini kebanyakan adalah daripada sumbangan daripada pihak-pihak dermawan dan juga pihak-pihak majlis agama. Dan antara tujuan penubuhan madrasah ini adalah untuk memelihara syiar dan kedaulatan Islam, kemurnian akidah, akhlak dan mempertahankan nilai-nilai agama dengan cara yang dibenarkan oleh syarak, menyedarkan umat Islam daripada kelalaian menunaikan kewajipan mereka yang telah diperjuangkan oleh ulama pondok Islam, memelihara serta mengembangkan sistem pendidikan dan pengajian pondok bagi menghadapi cabaran semasa, membuktikan keunggulan pondok sebagai sebuah institusi pendidikan alternatif kepada masyarakat yang sedang dilanda krisis peruntukan moral, serta menanamkan semangat kepimpinan Islam di kalangan pemuda dan pemudi. Okay. Untuk naik slide berkenaan dengan penerbitan majalah, okay, di mana apabila kita selusuri penerbitan majalah di Kelantan, kemasukan alat-alat cetak ke Kelantan dipercayai berlaku pada zaman pemerintahan Sultan Mansur. Okay. Ia telah membawa kepada perkembangan tradisi media massa dan penulisan di Kelantan, dan titik tolak daripada hal ini maka muncullah beberapa buah majalah yang banyak mempengaruhi kesedaran sosioekonomi dan politik orang-orang Melayu. Antara majalah awal di Kelantan adalah Pengasuh, okay, Perta, Rencana dan Al-Hikmah. Okay. Dan juga pada tahun 90-an, pelbagai bentuk akhbar dan majalah diterbitkan di tanah air. Antaranya pada tahun 1989, majalah dakwah keluaran Yayasan Dakwah Islam Malaysia Yadim yang diterbitkan setiap bulan sudah berada dalam angka ratusan dalam jumlah bilang keluarnya. Okay. Dan sebagai bandar dakwah, peranan media massa dilihat berpotensi besar dalam menyebarkan maklumat kepada seluruh masyarakat.
Dia ada pelbagai lah variasi majalah dan akhbar yang diterbitkan selain daripada pengasuh yang begitu terkenal di Kelantan dan di seluruh Malaysia. Ada juga majalah Dian majalah Dian dan juga majalah saya, majalah pengasuh dan juga majalah Al-Fununiyah. Kajian, walaupun begitu, kajian berkenaan dengan majalah Al-Fununiyah terutama ini kurang mendapat perhatian daripada para penyelidik. Bahkan majalah ini hanya diketengahkan dalam kajian sebuah latihan ilmiah pada tahun 2006 yang menyentuh secara terperinci berkenaan dengan isu-isu utama dalam majalah Al-Fununiyah dan juga artikel yang diterbitkan oleh UKM pada 2009 berkenaan dengan sumbangan Tuan Guru Haji Al-Ghazi Abdullah. Beliau mengatakan bahawa peranan beliau dalam amat signifikan dalam pembangunan institusi pondok dengan penubuhan pondok pengajian dan penerbitan majalah. Dan ini merupakan usaha bagi memperkembangkan dakwah. Penulisan dalam kajian ini umumnya mencakupi penelitian pada semua keluaran majalah sejak diterbitkan bermula pada tahun 1989 sehinggalah pada tahun 2004, iaitu sebanyak 46 keluaran. Namun begitu, terdapat beberapa keluaran yang tidak dapat diperolehi sama ada di Perpustakaan Negara maupun di Arkiv Negara Malaysia ataupun di simpanan pihak Pondok Tun sendiri. Dan pelbagai isu yang dikemukakan di dalam majalah Al-Fununiyah, antara yang dibicarakan adalah berkenaan dengan pengajian Islam yang bersiri, yang merangkumi tafsir, akidah, akhlak dan tasawuf. Selain itu juga adalah berkenaan dengan kisah Al-Anbiya, wanita, isu-isu wanita, isu dunia Islam, berkenaan dengan tokoh Islam, berita pondok yang merangkumi pada pondok serantau, sejarah dan peradaban, syariah dan perundangan, sastra, ekonomi, kesihatan dan perubatan, isu-isu semasa. Ini adalah merupakan kandungan majalah Al-Fununiyah. Majalah Al-Fununiyah terbukti sedikit sebanyak telah memberi sumbangan kepada kesedaran masyarakat Islam tentang keperluan untuk menghayati Islam dalam kehidupan seharian dengan mengambil panduan dan iktibar daripada kisah silam para anbiya dan tokoh-tokoh Islam. Di samping itu juga penulis telah membahagikan kepada 3 fasa penerbitan majalah Al-Fununiyah berdasarkan tempoh tahun penerbitan bermula fasa pertama iaitu pada 1988 sehingga 1993 yang melihat perspektif 5 tahun pertama penerbitannya. Kemudian diikuti dengan fasa kedua iaitu pada tahun 1994 sehingga 1999 dan diakhiri dengan fasa ketiga pada 2000 sehingga 2004 sebagai menyatakan realiti yang dihadapi oleh Al-Fununiyah di akhir penerbitannya. Okay, pada fasa pertama penerbitan Al-Fununiyah ini, di mana ia asalnya adalah sebagai sebuah tablet yang berukuran 29.3 cm 38.6 cm dan ianya diterbitkan buat kali pertamanya pada bulan Julai 1989 Masihi bersamaan dengan bulan Zulkaidah atau Zulhijjah 1409 Hijrah dan harga pada waktu itu adalah RM50. Dan kemunculan awal dikenali sebagai akhbar Islam Al-Fununiyah. Maksudnya majalah Al-Fununiyah datang kemudian. Pada awal penerbitan dia dikenali sebagai akhbar Islam Al-Fununiyah yang diterbitkan oleh Lajnah Penerangan Perintis Bakti Kelantan dan juga dicetak oleh utusan Print Corps 9 Berhad yang beroperasi di Kuala Lumpur. Dan majalah ataupun akhbar ini diketuai oleh Tuan Guru sendiri, Tuan Guru Haji Mahyudin Ghazali dan dibantu oleh 10 ahli jawatan kuasa termasuk pembantu kandangnya iaitu Haji Ibrahim bin Haji Abdullah. Kemudian fasa kedua dan juga sebelum terlupa fasa pertama di mana moto dia adalah untuk melahirkan ke arah melahirkan insan berilmu dan bertakwa. Okey, dan antara objektif akhbar ini diterbitkan adalah untuk menyebarkan matlamat-matlamat dakwah Islamiah ke seluruh negeri Kelantan khususnya. Kemudian fasa kedua, di mana fasa kedua ini adalah melibatkan keluaran Al-Fununiyah bermula tahun ke-6
pada bilangan keluaran ke-24 sehingga tahun ke-12 pada bilangan keluaran ke-41. Di mana perubahan akhbar kepada majalah bermula sekitar tahun 1997. Okey. Dan majalah ini juga telah memuatkan perihal isu semasa yang lebih mendalam perbincangannya, dan juga terdapat petikan-petikan berita dan rencana daripada akhbar-akhbar dan majalah lain seperti Warta Jabatan Agama Johor, Panji Masyarakat Indonesia, majalah pengasuh dan seumpamanya. Bermaksud ia juga meraihkan penerbitan majalah lain dengan memuatkan kelatan-kelatan artikel dan sebagainya. Kemudian pasal ketiga, iaitu pasal ketiga Al-Fununiyah, bermula dengan keluaran majalah ke-42 sehingga keluaran tahun 2004, iaitu bilangan ke-46. Di mana pada keluaran ke-45, pelancaran semula Al-Fununiyah dibuat setelah pengeluarannya terhenti seketika kerana kematian Tuan Guru, almarhum Tuan Guru Mahyudin Haji Ghazali. Dan mengetahui hakikat bahawa bukan mudah untuk menerbitkan sesebuah majalah kerana ia memerlukan ketekunan, memerlukan kekuatan mental dan fizikal serta komitmen yang tinggi dan usaha yang bersungguh-sungguh. Dan bagi tugas percetakan, ia lebih tertumpu pada kemudahan di Kuala Lumpur dan di negeri Selangor kerana pada waktu tersebut faktor kelengkapan alat dan kemudahan percetakan banyak terdapat di sana. Dan menurut mudir ataupun menurut guru-guru pada ketika itu, dia kata kilang ni terpaksa tutup kerana beberapa faktor. Antara faktornya adalah tiada waris yang bersemangat tinggi seperti almarhum Tuan Guru untuk meneruskan kilang percetakannya, dan kos percetakan sendiri lebih mahal berbanding mencetak di luar pengurusan sendiri. Dan kalau dilihat dalam fasa pertama dan fasa kedua, syarikat Perintis Bakti menjadi pendokong utama dalam penerbitan majalah. Namun bagi fasa seterusnya, syarikat ini ditutup kerana tiada pendokong untuk mewarisi dan memimpin pertubuhan tersebut. Dan penerbitan majalah Al-Fununiyah ini dikuatkan dengan barisan kolonis majalah, barisan penulis sejarah, penulis majalah seperti Profesor Madya Muhammad Sulaiman Yassin, pada ketika itu Profesor Madya, Datuk Abdul Mulia Yaakob, Profesor Hamka, di mana dimuatkanlah tulisan-tulisan Profesor Hamka, dan juga Profesor Dr. Muhammad Uthman Al-Muhammadi ketika itu, dan seterusnya. Maknanya begitu banyak tokoh-tokoh ilmuwan Islam Malaysia dan juga luar negara dimuatkan dalam artikel majalah Al-Fununiyah. Dan seterusnya, kesimpulan daripada pembentangan ini dapat diperoleh bahawa pondok memainkan peranan penting dalam mendidik, mentarbiah dan mendakwah masyarakat kepada ajaran Islam. Dan institusi pondok ini bukanlah sahaja untuk golongan pelajar-pelajar yang tertentu, tetapi sebenarnya ia boleh diperluaskan pengajarannya kepada masyarakat awam. Ini bermakna masyarakat awam tidaklah perlu untuk malu ataupun rasa jauh hati untuk terlibat sama dalam pendidikan di pondok. Dan berkenaan dengan jasa pondok ini, sebagaimana yang dikemukakan tadi, bahawa penerbitan majalah Al-Fununiyah merupakan salah satu sumbangan utama pondok, di mana pondok juga mampu untuk mengeluarkan penerbitan, iaitu berbentuk majalah dan akhbar. Kalau dilihat pada sejarah majalah Al-Fununiyah ataupun akhbar Al-Fununiyah ni lama, daripada 1989 sehingga 2004, yang dikelolakan sendiri oleh madrasah ataupun pondok Tunjung itu sendiri. Dan begitu juga dengan pondok Tunjung merupakan salah satu daripada pondok yang telah melakukan inisiatif ini. Dan namun malangnya penerbitan majalah ini tidak diteruskan, dan diharap usaha-usaha penerbitan sebegini dapat dilakukan oleh pondok-pondok yang lain ataupun diteruskan oleh pondok Tunjung sendiri, kerana penerbitan ini adalah merupakan aspek yang penting untuk generasi pelapis hari ini. Sekian daripada saya berkenaan dengan peranan pondok dalam menerbitkan majalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.